Gitulah. Jadi kita mohon Al-Fadil Dr. Saifuddin untuk menghurai secara ringkas dalam tempoh 5 minit. Falyatafaddal masykur. Allah. Baik, tuan-tuan sekalian, insya-Allah saya buat ulasan ringkas saja. Kisah Bani Israel ni kisah yang amat panjang ya. Memang bidang perbandingan agama ni bidang saya. Saya mengajar agama Kristian, mengajar agama Hindu, Buddha, Yahudi sebagainya. Bila kita kaji tentang Bani Israel ni, Bani Israel adalah satu kaum yang jenis keras kepala. Allah bagi mereka bantuan bermacam-macam. Tadi Ustaz Anunar baca, Allah bagi mereka rezeki manna wa salwa, makanan turun berlangit tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayangkan ya, minta Dr. Anunar doa, doktor doa minta makanan nasi mandi kambing golek turun berlangit. Lepas sembahyang kita makan ramai-ramai. Pelik tak? Itu yang berlaku pada umat Nabi Musa AS. Minta Nabi Musa doa, makanan turun berlangit. Mereka makan. Selepas mereka nampak bagaimana mereka diselamatkan oleh Allah, tuan-tuan, laut terbelah dua, nampak depan mata. Firaun yang hebat mati kelemasan, mereka selamat daripada ancaman Firaun. Bayangkan Bani Israel zaman Nabi Yusuf AS datang kepada Palestin ke Mesir, hidup dalam keadaan sebagai tetamu diraja. Kemudian zaman lepas tu mereka menjadi hamba abdi, ditindas sampailah zaman Nabi Musa. Lalu Nabi Musa membawa mereka keluar. Peristiwa Nabi Musa membawa mereka keluar ni dinamakan Passover. Perayaan Passover di mana Nabi Musa, berapakah bilangannya? Bible menyatakan ada lebih kurang 1.2 juta manusia. Tuan-tuan bayangkan ya, bagaimana susahnya Nabi Musa nak bawa 1.2 juta manusia menyeberang laut, tuan-tuan. Tapi Allah selamatkan mereka dengan pertolongan demi pertolongan. Setelah mereka selamat, mereka berada di tengah padang pasir, mereka kehausan. Mereka minta Nabi Musa, ya Musa, kami ni haus, tolong Allah bagi air. Nabi Musa kena tongkatnya ketuk padang pasir, keluar air mata air. Lalu mereka kata, wahai Musa, kami ada 12 kabilah. 12 kabilah tak boleh bersatu, buat 12 telaga. Nabi Musa buat 12 telaga, tuan-tuan. Subhanallah. Banyaknya pertolongan depan mata ni. Lepas tu makanan turun berlangit, pertolongan demi pertolongan. Ketika mana Nabi Musa bagi tahu mereka, aku akan tinggalkan kamu seketika, Nabi Harun akan bersama kamu. Nabi Musa nak pergi bukit Tursina, ya. Hanya 40 hari, tuan-tuan. Datang Samiri bawa patung yang menjadi penarik, patung lembu daripada emas ni boleh bercakap. Sebab tu mereka terkuja, inilah Tuhan. Walaupun dia hanya boleh bercakap, patung-patung bercakap, dia tak boleh fikir pun, dia tak boleh berbalas apa kita tanya, dia tak boleh jawab. Tapi patung tu boleh bercakap. Dan akhirnya Bani Israel yang telah mendapat pertolongan demi pertolongan pada Allah, murtad sembah patung, tuan-tuan. Allah. Itu sebabnya Nabi Musa bila turun daripada Bukit Tursina marah pada mereka. Namun setelah disedarkan oleh Nabi Musa AS, mereka bertaubat. Selepas kekufuran ini, taubat mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, kami nak bertaubat. Allah kata, faqtulu anfusakum, nak taubat, bunuh diri kamu sendiri. Allah berkata, macam mana nak jatuhkan hukum bunuh ni? Pembunuhan, jatuhkan hukum bunuh ni dilakukan waktu malam gelap gelita. Macam mana nak pancung mak bapak sendiri, tuan-tuan? Nak pancung adik-beradik. Sebab taubat hukumnya bunuh. Tuan-tuan, kalau kita buat dosa nak taubat kena bunuh, tuan-tuan. Tak taubat kita, tuan-tuan. Tapi darah bersemburan merata sana sini, tanda taubat mereka dipancung sanak saudara yang pancung. Kemudian selepas tu Nabi Musa bawa mereka masuk ke Palestin. Sebab mereka asalnya daripada Palestin, bawa masuk balik ke Palestin. Nak masuk ke Palestin, ini yang Sahafi sebutkan tadi, ada kaum Jabbarin, ya, yang katakan jauh kaum yang gagah. Bible menyatakan, Bible cerita agak detail kisah ini. Sebab saya faham Bible, saya baca Bible ya, tahu kisah ini banyak dalam Bible. Kaum Jabbarin diceritakan dalam Bible, Quran ceritakan kaum Jabbarin. Tapi Bible menyatakan bahawa pengikut Nabi Musa ni paras pinggang daripada orang Palestin yang ada kat dalam tu. Lalu mereka ketakutan sebab nak masuk lawan kaum Jabbarin, nak ambil tempat tersebut, lawan orang-orang tinggi. Tuan-tuan bayangkan kalau kita ni paras pinggang dia nak lawan orang macam tu, macam mana?
Lalu mereka ketakutan. Lalu mereka berkata, "Izhab anta wa rabbuka faqatila wa nahnu hahuna qa'idun." Wahai Musa, kamu dengan Tuhan kamu pergilah lawan mereka. Kami tunggu kat sini. Kalau kamu menang, kami akan masuk. Lalu itulah apa yang Ustaz Hafiz sebutkan tadi, fayatihuna fil ardi arba'ina sanatan. Allah sesatkan mereka selama 40 tahun. Tak boleh keluar kerana keengganan mereka taat pada Nabi Musa alaihissalam. Para ulama dalam menafsirkan ayat ini sebenarnya bukan sekarang sesat ni tentang bahasa Melayu. Kan kadang kita jumpa orang pergi hutan, tak jumpa jalan keluar. Allah tutup hijab mata dia, tak nampak jalan keluar. Sedangkan kawasan tu je nak keluar. Tapi Allah hijab mata mereka, tak nampak jalan keluar, sesat kat situ 40 tahun. Para ulama dalam menafsirkan ayat ini menyatakan bahawa bukan the point bukan sekadar sesat. Allah nak basmikan, hancurkan kelompok yang keras kepala selama 40 tahun daripada generasi yang awal lahirkan, membentuk generasi yang baru 40 tahun, dan kelompok ini membawa satu persepsi hidup yang baru, taat kepada Rasulnya. Lalu mereka dibawa masuk ke bumi Allah. Nabi Yusha yang membawa mereka masuk ke bumi Palestin, bumi yang dijanjikan di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam Al-Quran sebutkan Al-Mithaq, dalam Bible sebutkan covenant, the covenant between Abraham and God, that God rewarded the land of Palestine to the descendant of Abraham. Perjanjian di antara Allah dengan Nabi Ibrahim. Allah telah menganugerahkan bumi Palestin kepada anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Berdasarkan pada ayat perjanjian inilah orang Yahudi klaim bahawa bumi Palestin adalah milik mereka. Tapi mereka lupa bahawa Nabi Ibrahim ada berapa isteri, tuan-tuan? Saya yakin tuan-tuan tahu Nabi Ibrahim ada 2 isteri. Nabi Ibrahim ada 5 orang isteri. Bukan 2 ya. Yang pertama Hajar, Sarah, Katurah, dan diberitakan kita orang Melayu ni adalah anak keturunan Nabi Ibrahim daripada keturunan Katurah. Katurah ini, anak keturunan Katurah berkahwin dengan keturunan Judeh daripada Sarah, ya. Kemudian Judeh ni daripada Yahudi, terbentuklah orang Melayu. Jadi tuan-tuan, orang Melayu ni ada DNA Yahudi tau. So anak Nabi Ibrahim ramai, bukan hanya 2. Cumanya jangan lupa Nabi Ismail adalah anak Nabi Ibrahim. So Nabi Ismail juga ada hak ke atas bumi Palestin. Sebab tu peristiwa Isra dan Mi'raj, lambang Allah menganugerahkan bumi Palestin kepada umat Islam untuk menjaga bumi ini. Sebab Allah bawa Nabi Muhammad daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, sebagai tanda tanggungjawab umat Islam untuk menjaga bumi ini. So pengajaran yang boleh kita ambil, jangan jadi umat yang keras kepala seperti mana Bani Israel yang telah Allah beri bantuan demi bantuan tetapi masih engkar pada Allah SWT, maka laknat Allah akan datang pada kita. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih doktor atas penerangan yang ringkas dan padat. Jangan risau tuan-tuan, Dr. Saifuddin ini bakal jadi kita punya penceramah tetap di sini. Akan banyak lagi perkongsian, tidak terhenti di sini. Maka moga kita dijauhkan dari menjadi seperti kaum Bani Israel yang mana awalnya beriman pada waktu susah, tapi bila senang mereka tinggalkan keimanan. Jadi ini yang banyak berlaku juga zaman kita, tuan-tuan. Bila susah ada yang murtad, khususnya di Sabah ni. Bila tidak ada bantuan, murtad. Ada bantuan, Islam balik. Jadi ukuran iman itu pada barang. Jadi wa na'udzubillahi min zalik, mudah-mudahan kita dapat terus berada dalam keimanan sehingga akhir hayat kita. Jadi untuk terakhirnya kita akan mendengar bacaan Al-Fadhil Dr. Anwar Hasin sebagai ayat penutup terakhir daripada ayat 128 hingga 138. Falyatafaddal mashkura. 128 hingga 135. Betul, maaf. 135 benar. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم
إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Adakah tersembunyi serta belum jelas lagi kepada mereka berapa banyak kami telah binasakan dari kaum-kaum yang terdahulu daripada mereka, sedang mereka sekarang berulang-alik melalui tempat-tempat tinggal kaum-kaum itu. Sesungguhnya pada yang demikian ada tanda-tanda untuk mengambil iktibar bagi orang-orang yang berakal fikiran. Dan jika tidaklah kerana telah terdahulu kalimah Tuhanmu, wahai Muhammad, dan satu tempoh yang ditentukan, nescaya balasan jenayah mereka sudah semestinya berlaku. Oleh itu bersabarlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan apa yang mereka katakan, dan beribadatlah
dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya. Dan beribadahlah pada saat-saat dari waktu malam dan pada sebelah-sebelah siang, supaya engkau redha dengan mendapat sebaik-baik balasan. Dan janganlah engkau menunjukkan pandangan kedua matamu dengan keinginan kepada apa yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka yang kafir itu menikmatinya, yang merupakan keindahan kehidupan dunia ini, untuk kami menguji mereka padanya. Sedang limpah kurnia Tuhanmu di akhirat lebih baik dan lebih kekal. Dan perintahkanlah keluargamu serta umatmu mengerjakan sembahyang, dan hendaklah engkau tekun bersabar menunaikannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, bahkan kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan ingatlah, kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Dan mereka yang kafir berkata, mengapa ia tidak membawa kepada kami satu tanda mukjizat dari Tuhannya yang membuktikan kebenarannya? Bukankah telah datang kepada mereka berbagai-bagai keterangan dan khasnya Al-Quran yang menjadi kenyataan, yang menerangkan apa yang terkandung dalam kitab-kitab yang terdahulu? Dan sekiranya kami binasakan mereka dengan sesuatu azab sebelum datangnya Rasul kami membawa Al-Quran ini, tentulah mereka akan berkata pada hari kiamat, wahai Tuhan kami, mengapa engkau tidak mengutuskan kepada kami seorang Rasul, supaya kami menurut ayat-ayat keteranganmu yang dibawanya, sebelum kami menjadi hina dengan azab di dunia dan mendapat malu dengan azab di akhirat. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap seorang di antara kita sedang menunggu, maka tunggulah kamu. Kemudian kamu akan mengetahui kelak siapakah orang-orang yang berada atas jalan yang lurus, dan juga siapa yang mendapat petunjuk. Jadi begitulah terjemahan daripada ayat tersebut. Dan seandainya tidak diterjemah pun, seandainya kita hayati dengan tutup mata, maka kita akan dapat rasai kemukjizatan Al-Quran itu. Tetapi perlu juga kita gulung bagi sesi terakhir ini berkenaan dengan ayat tersebut dan kesimpulan kepada keseluruhan surah Taha yang boleh diambil pengajaran oleh kita semua. Al-Fadil Dr. Zaifuddin, kami persilakan waktu dan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan sekalian, saya ulas dengan pantas, singkat, padan, dengan sebab masa dah agak pendek ini. Saya fokus pada ayat yang ke-132 di mana Allah SWT memerintahkan wa'mur ahlaka bis-salati. Allah perintahkanlah pada ahli keluarga kamu untuk menunaikan sembahyang. Tuan-tuan, ambil beratlah masalah sembahyang ni. Kita sebagai ayah, kita sebagai ibu, pastikan anak-anak kita, cucu-cucu kita sembahyang. Bagus dah tuan-tuan datang ke masjid, datang ke surau. Bagaimana anak-anak kita yang jauh sembahyang ataupun tidak? Al-farqu bainas salat, al-farqu bainal iman wal kufri tarkus salah. Perbezaan di antara iman dan kekufuran yang meninggalkan solat. Jaga solat kita. Awwalu ma yuhasabu indallah. Apa perkara yang pertama sekali dihisap di hari kiamat nanti ialah as-solat, solat kita. Kalau lulus solat kita, yang lain mudah. Tapi kalau gagal solat kita, tuan-tuan, yang lain tidak ada ertinya. Sembahyang perkara yang asas. Muru auladakum bis-salati wa hum abna'a 7 sinin. Perintahkan anak-anakkum sembahyang, sedangkan mereka hanya berumur 7 tahun. Kadang-kala ni ayah-ayah, ibu-ibu kita yang dah mula sampai umur pencen, ya, dah anak-anak pula yang dah bekerja di jawatan tinggi, bagi duit banyak. Oleh kerana anak bagi duit tiap-tiap bulan, kadang tengok anak tak tutup aurat keluar, kita tak boleh nak tegur. Sebab kalau tegur nanti tiap-tiap bulan tak bagi duit. Anak tak sembahyang, kita tak boleh tegur. Sebab nanti bulan depan tak bagi duit. Tuan-tuan, Allah sebut dah dalam ayat ini, ya, rezeki Allah bagi, Allah tak minta rezeki pada kamu. Rezeki ni pada Allah SWT. Nahnu narzuqukum.
kami yang memberikan rezeki pada kamu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada benda yang melata di bumi ini melainkan rezekinya Allah yang bagi, tuan-tuan. Rezeki Allah, nikmat Allah terlampau luas. Berapa bilion manusia ni Allah tahu setiap seorang rezekinya. Bukan hanya manusia, tuan-tuan. Binatang ni berapa banyak binatang, tuan-tuan. Semut ada 800 spesies lebih. Lebah ada 500 spesies. Setiap spesies berapa koloni yang ada. Setiap koloni ada berapa bilion. Setiap satu Allah tahu apa rezekinya. Bukan hanya itu, ma min waraqatin tasqutu min asjarin, tidak ada daun-daun yang berguguran daripada tumbuh-tumbuhan, melainkan Allah tahu satu persatu. Semuanya dah ilmu Allah SWT. Rezekinya Allah bagi. Jangan bimbang tentang rezeki kita. Setiap yang hidup ni, Piramli kata, ulat dalam batu pun hidup, tuan-tuan. Rezeki Allah jamin. Cuba tuan-tuan bayangkan ya, ikan makan cacing, cacing kat daratan, ikan kat laut, ikan kat air. Macam mana dia buat cacing? Allah hantar. Rezeki tu tak ada, macam mana? Ya? Macam bahasa Melayu kan, ikan di laut, asam di darat, jumpa di kuali juga. Rezeki, kalau ada rezeki manusia, Allah akan bagi. Ya? Jadi berpegang pada Al-Quran, berpegang pada perintah Allah, berpegang pada sunnah Allah, jaga sembahyang kita, insya-Allah kita akan jadi insan yang mulia. Sebab apa-apa alasan dalam surah Syu'ara Allah SWT, tadi Ustaz Hafiz sebutkan ayat ini yang menyatakan bahawa ada orang kata, kenapa Allah tak turunkan Rasul di akhir nanti? Sedangkan Rasul dah turun dah. Sebab tu dalam surah Syura Allah sebutkan, wasiqal ladina kafaru ila jahannam zumara. Ketika mana malaikat menggiring manusia ke pintu neraka, lalu malaikat akan herdik mereka. Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayatina. Wahai manusia, bukankah telah datang pada kamu rasul-rasul berkalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, ajak kamu pada kebenaran? Lalu apa mereka kata? Halu bala. Betul memang, tapi kami yang salah. Ya. Wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Masuklah kamu ke dalam api neraka bersama dengan ahli neraka yang lain. Moga-moga Allah selamatkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah alam. Terima kasih Fadil Doktor atas kupasan dan kesimpulan yang dibuat tadi. Maka yang terakhirnya tidak sah juga kalau kita tidak mengambil kesimpulan dan nasihat daripada Fadil Doktor Anwar Hasin sebagai penutup. Falyatafaddal mashkur. Dah tak ada apa dah Ustaz ni ya. Masya Allah, semuanya telah diulas oleh Dr. Saifuddin ya. Cumanya ialah macam Dr. sebut tadi. Maknanya selain daripada kita membaca Al-Quran itu dengan bertajwid, kerana itu tuntutan yang sudah mesti ke atas kita. Kita juga mesti membacanya dengan penghayatan. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubihin aqfaluha. Maknanya salah satu daripada cara kita nak menghayati bacaan itu ialah kita memahami ayat yang dibaca tersebut. Cuba memahaminya dengan membaca terjemahan, tafsiran-tafsiran yang dinukilkan oleh para ulama, dan juga kita melontarkan suara kita itu sesuai dengan makna ayat yang dibaca. Barulah dia boleh melahirkan kekhusyukan dan juga elemen tadabbur dalam bacaan itu. Kerana kalau kita baca Al-Quran ni macam